أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Yang bermaksud, sesungguhnya seawal rumah yang dibina untuk beribadat diletakkan untuk manusia melakukannya ialah Kaabah yang berada di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk pada seluruh alam. Padanya, pada Kaabah itu dan kawasannya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim, dan sesiapa yang memasukinya dia mendapat keamanan, dan sabit bagi Allah mewajibkan ke atas manusia menunaikan haji terhadap sesiapa yang mampu menunaikannya. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah maha kaya daripada seluruh alam. Ayat ini menegaskan Kaabah yang ada di Makkah. Makkah ialah nama pada Makkah. Makkah ni banyak nama dia. Makkah, Bakkah, Qiblat, Kaabah, macam-macam nama disebut dua ulama kitab-kitab tafsir. Kaabah adalah bangunan ibadat yang pertama dibina di atas muka bumi oleh Nabi Adam AS, kemudian dibaharukan oleh Nabi Ibrahim AS. Ini ditegahkan oleh Al-Quranul Karim, tidak syok lagi, dihuraikan oleh hadis-hadis yang banyak. Ibadat kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak menyukai Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh kerana di situ didirikan Kaabah, maka Mekah tempat adanya Kaabah diberkati oleh Allah Ta'ala. Berkat yang makna membawa kebaikan dunia dan akhirat. Kita saksikan bagaimana Mekah bumi yang kering kontang, yang tak ada tanaman, tak ada hasil apa, penuh dengan rezeki, penuh dengan buahan, penuh barang-barang, tak ada kilang pun di situ. Ini keberkatan Mekah. Semua barang baik yang ada dalam dunia dijual di Mekah, dikumpulkan di Mekah. Ini kurnia Allah Ta'ala kepada Mekah, negeri tempat lahir Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Allah Ta'ala memerintah Nabi Ibrahim supaya membuka Mekah, merasmikan Mekah, bermula dengan perintah menghantar puteranya Ismail alaihi salam ditemani ibu Ismail, isteri Ibrahim, Hajar alaihi salam, untuk dilahirkan daripada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, menjadi Nabi pada seluruh manusia. Kaabah jadi kiblat kepada umat Islam, agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa hudan lil alamin, petunjuk pada seluruh alam. Memberi petunjuk. Kita bukan sembah Kaabah. Kalau kita sembah Kaabah macam sembah batu, kalau Kaabah itu dirombak, dibawa ke mana-mana, kita hadap ke batu itulah. Ini tidak, walaupun Kaabah itu dirombak, batu dipindah mana, tak boleh sembah batu itu. Sembah sana juga. Kaabah sebagai tanda untuk menyatukan hala kita beribadat pada Allah Ta'ala, bukan sembah batu Kaabah. Dan sebab itu saya ada umur untuk membetulkan akidah orang Islam. Bila dia nak istilam Hajar Aswad, saya nama kata wahai Hajar Aswad, aku tahu mu ni batu yang tak boleh berdarat, tak boleh manfaat. Kalau aku tak tengok Rasulullah kucuk mu istilam, maka aku tak buat. Dan Rasulullah buat, aku ikut Rasulullah buat. Bukan kerana aku sembah mu. Kita tak sembah Kaabah tu, sembah Allah Ta'ala. Hudan lil alamin, petunjuk seluruh alam. Petunjuk pada mengesahkan Allah Ta'ala sahaja. Fihi ayatun bayinat,
padanya terdapat tanda-tanda yang terang dan nyata, tanda ketuhanan dan kebesaran Allah Ta'ala. Maqam Ibrahim, antara maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim antara ayat. Setengah daripada ialah Safa dan Marwah. Dua ayat. Maqam Ibrahim sebahagian daripadanya. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk Mekah aman, tak boleh diganggu. Tak boleh diganggu. Sebab itu bila masuk Mekah tak boleh diganggu lagi. Mekah negeri yang aman. Kecuali keadaan darurat, orang ceroboh Mekah, kita kena lawan lah. Kalau orang ceroboh Mekah, tetapi buat huru-hara di Mekah tidak boleh. Bunuh binatang beruang tak boleh di Mekah. Cabut pokok dia pun tak boleh di Mekah. Kecuali tanah sayur, lain cerita lah. Ini kesucian Mekah. Sesiapa yang masuk Mekah aman. Diberi keamanan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh ganggu lagi kalau orang masuk Mekah. Zaman jahiliah, zaman Islam. Mereka tahu. Walillahi ala nasi hajjul bait. Sabit apabila Allah mewajibkan kepada manusia supaya menunaikan ibadat haji. Allah Ta'ala menurunkan perintah haji. Diwayatkan haji ini ditunaikan oleh Nabi-Nabi zaman dulu. Mereka mengunjung Mekah. Bukan ada riwayat mengatakan Nabi Musa pernah pergi Mekah, bukan sahaja Nabi Adam. Termasuk Nabi-Nabi yang lain pergi ke Mekah. Mereka tahu Mekah dibuka oleh Ibrahim, dibuka oleh Adam. Nabi-Nabi yang lain pun datang ke situ. Mekah ni tanah suci yang dipuja lebih dulu pada Baitul Maqdis. Orang Yahudi kata Baitul Maqdis lah. Tidak, Mekah lebih dulu lagi. Lebih dulu Baitul Maqdis. Allah Ta'ala beri kelebihan buat ibadat di Mekah sama 100,000 ibadat tempat lain. Ibadat di Madinah sama dengan 1,000. Baitul Maqdis 500. Mekah 100,000. Lebih dari tempat lain. Allah Ta'ala mewujudkan haji kepada mereka yang berkuasa. Berkuasa yang mampu. Mampu kesihatannya, mampu bekalannya, mampu keamanan perjalanannya. Yang tak mampu, tak diwajibkan. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur nak lawan, dia mampu untuk tunaikan haji, nak lawan Allah Ta'ala. Nak lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berhayat pada seluruh alam. Jangan dia berasa gagah nak lawan Tuhan, tidak boleh. Nabi Musa pernah berkata, wahai Bani Israel, kalau kamu kafir lawan Allah Ta'ala, seluruh dunia lawan Allah Ta'ala. Fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Allah Ta'ala macam tu lah juga. Tapi yang penuh ranahnya kamu lah. Allah Ta'ala tak ada apa-apa, tetap kaya. Tak luar kalau seluruh manusia seluruh alam ni Allah Ta'ala beri kurnia dia. Tak kurang apa yang ada pada Allah Ta'ala, macam celuk jarum dalam lautan yang luas. Tak kurang pada Allah Ta'ala. Seluruh alam ni pakat lawan Allah Ta'ala semua, tak kurang ketuhanan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritulah, ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala maha kaya. Tak berhajat pada semua alam. Dia Tuhan yang maha berkuasa, yang maha kaya, mengatasi segala-galanya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, mengapa kamu engkarkan keterangan-keterangan Allah, padahal Allah sentiasa menyaksikan apa yang kamu lakukan? Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman daripada menurut jalan Allah agama Islam? Kamu hendak menjadikan jalan Allah itu bengkok terpesong, padahal kamu menyaksikan kebenarannya, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai apa yang kamu lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang Yahudi dan Nasara yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir, padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, dan dalam kalangan kamu ada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa berpegang teguh pada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu, yang lebih ahli kitab memburuk-burukkan orang Islam, antaranya ialah dia kata macam mana orang Islam boleh makan daging utuh. Pada Nabi Yaqub tak makan daging utuh, dan macam-macam lagi lah. Lalu Allah mendedahkan, sebenarnya Allah Ta'ala dera Bani Israel. Asalnya Allah Ta'ala halal, dengan sebab kesilapan mereka. Bukan kerana spontan begitu sahaja. Kemudian Allah Ta'ala mendedahkan bagaimana Islam adalah agama Ibrahim, agama asal. Ibrahim membina Kaabah. Orang Islam disuruh mengerjakan haji. Dan mereka tahu semua bagaimana Nabi-Nabi zaman dahulu mengerjakan haji. Bahkan diriwayatkan Nabi Musa pun nak pergi ke Mekah. Ada riwayat mengatakan demikian. Dan ada Nabi-Nabi yang lain menunjukkan mereka menyanjung Nabi Ibrahim AS adalah seorang Islam. Lalu Allah menegur ahli kitab dengan berfirman, "Qul ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah, wallahu syahidun ala ma ta'malun." Wahai ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara, Kristian, bagaimana kamu kufur terhadap ayat-ayat Allah, padahal kamu menyaksikan apa yang kamu buat itu salah? Tak betul. Tak benar. Kerana semua Nabi-Nabi Bani Israel, Nabi-Nabi zaman dahulu, memberitahu tentang zahir Nabi akhir zaman. Bahkan Nabi-Nabi ini minta janji dengan pengikut-pengikut mereka. Bila Nabi akhir zaman datang, beriman, berjuang bersama dengan Nabi-Nabi ini. Didedahkan oleh padri-padri dan pendeta-pendeta
yang ikhlas, yang menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dalam sirah Nabawiyah, sejak Nabi kecil lagi, Abu Talib bawa Nabi pergi ke Syam. Siapa dekat sempadan dengan Syam, ada padri yang beruzlah di situ. Padri yang mengasingkan diri, lari daripada masyarakat yang rosak, menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Tiba-tiba dia jemput Abu Talib. Datang ke kemah dia jamu. Abu Talib mari. Dia tanya Abu Talib, ada tak lagi hak lain? Tak ada dah, bawa belah kedah. Ada lagi, dia kata. Abu Talib tinggal anak dara dia. Nabi benar umur Nabi budak lagi. Tinggal dia kemudian bawa Nabi. Dah ada lagi. Bawa tu. Bawa Nabi. Bawa dia bertengok atas, bawa tengok atas bawah. Siapa dia? Budak ni. Talib kata, anak saya. Bukan anakmu. Memberitahu ke aku tak betul. Bukan anakmu. Talib mengaku, ya anak saudara aku. Ayah dengan mak dia mati dah. Baru betul dia kata. Jaga baik. Kalau orang Yahudi jumpa anak saudaramu ni, dia bunuh ni. Padri itu kata. Mengikut riwayatnya, padri itu dia tengok awang atas langit. Teduh bermakna rombongan Abu Talib ni. Bila orang dia berhenti, awang tu berhenti. Maknanya ada benda. Ada orang bawah tu. Itu antara tanda-tanda. Bahkan bila Nabi berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang alim Yahudi yang terkenal, jumpa dengan Nabi, soal Nabi apa soalan. Soal Nabi, soalan ni tak boleh dijawab mereka orang jadi Nabi. Nabi jawab satu. Menandakan Nabi adalah Rasulullah. Abdullah bin Salam terus masuk Islam. Rupanya ditugaskan oleh orang Yahudi pergi berdebat dengan Nabi. Bin Salam kata dia nusuk, dia sembunyi dulu. Jangan cerita dia ada. Bila orang Yahudi cari dia, tanya siapa dia Abdullah bin Salam ni. Tanya siapa dia ni Abdullah bin Salam. Memang orang Yahudi cari sungguhlah, dah balik masa apa? Lambat sangat, mari. Tanya Abdullah bin Salam, dia dah mari. Siapa dia? Itu orang alim kami. Orang alim kami, orang pandai, orang bijak kami. Dalam salah pompong tu pergi. Ni Nabi sungguh. Mu kena ikutlah, kena beriman dengan dia. Memang dia Rasul sungguh. Terus orang Yahudi kata ni orang yang celaka selalu. Ni banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Sejak zaman dulu sehingga hari ini pun banyak pengkaji-pengkaji agama masuk Islam. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufur ayat-ayat Allah padahal kamu saksi apa yang kamu buat itu salah? Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha awaja wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kamu halang orang masuk Islam? Kamu halang orang pergi ke jalan Allah. Kamu halang orang pergi ke jalan Allah. Pasal apa? Orang masuk Islam halang. Dah kamu tahu Muhammad ni adalah Rasulullah. Ini kerja apa? Ini kerja jahat. Kerja jahat. Mengapa kamu halang orang masuk Islam? Tabghunaha iwaja. Kamu nak Islam ni terpesong. Kira-kira pula Islam ni gini, Islam gini. Pada Quran tu nyata dan jelas. Dia sengaja pesong-pesongkan. Supaya orang keliru terhadap Islam. Khususnya golongan orientalis. Kamu mahu jadi terpesong. Pada Islam adalah agama yang betul. Mengapa kerja kamu pesongkan? Kamu jadi saksi Islam adalah benar. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun.
Dan Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Ini amalan yang keras terhadap orang-orang Yahudi dan Kristian yang disebut dengan al-maghdubi alaihim ad-dhalin. Kita baca dalam Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim walad-dhalin. Wahai Tuhan, mintalah kami ini jangan jadi al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dhalin, dan macam orang Kristian yang minta Tuhan jangan jadi macam tu lah. Allah Ta'ala dedahkan betapa kejahatan mereka. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wahai orang yang beriman, jika sekiranya kamu mentaati satu golongan di kalangan ahli kitab, nescaya mereka memesongkan kamu, selewengkan kamu. Setelah kamu beriman, kamu jadi kafir. Bagaimana kamu jadi kafir padahal dibaca pada kamu akan ayat-ayat Allah Quran? Ada pada kamu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berpegang dengan agama Allah, maka sungguh dia beri petunjuk ke jalan yang betul. Ayat ini ada sebab turun dia. Sebab turunnya ialah apabila seorang pemimpin Yahudi nama dia Syas bin Qis. Dia duduk di Madinah, dibenarkan duduk di Madinah jadi rakyat. Jadi dia tengok orang Islam, Aus dan Khazraj sangat baik. Aus dan Khazraj ni masa jahiliah perang. Berperang, ratus tahun berperang. Masa Islam bernama jadi baik, jadi bersaudara. Lalu mari hasad, dengki. Maka ditugaskan orang muda dia yang menghafal syair-syair memuja pahlawan-pahlawan zaman dulu. Dia pergilah dekat kumpulan Aus dan Khazraj. Dia baca syair puja Aus, puja Khazraj. Memang dalam perang tu Aus yang menang, Khazraj yang kalah. Memang pujilah Aus ni hebat. Orang Khazraj pun berasa hati. Nak tahu hebat dia hebat, perang mula. Perang mula. Hampir nak berperang semula. Balik ambil senjata dah. Siapa berita kepada Nabi SAW. Nabi bersabda, Abi beda' awal jahiliyah wa ana baina azhurikum ba'dan akramakumullah bil Islam wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah wa alafa bainakum. Adakah mu nak balik semula pada jahiliyah? Nak balik jahiliyah pula? Aku masih hidup antara kamu. Aku ada cokoh lagi. Allah Ta'ala memuliakan kamu dengan Islam. Allah Ta'ala dah putus dah. Tak ada hubungan jahiliah dah. Menjinakkan hati-hati kamu nak balik semula. Dah dengar ucapan Nabi sesar, berpeluk, menangis. Aus dan Khazraj. Lalu Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Kalau kamu taat satu golongan yang punya kitab ni, Yahudi ataupun Kristian, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan selewengkan kamu, selepas kamu beriman, kamu jadi kafir. Bahaya terpengaruh dengan pokok ahli kitab ni. Ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil dari lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Quran adalah hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Quran ni bukan sebab turun tu saja pengajaran tu. Dan orang Kristian ni, Yahudi ni terus menerus menipu orang Islam. Mereka orang Islam seperti pesong daripada agama mereka. Di antaranya ialah mereka bawa ajaran agama suku, politik suku. Politik tak ada dalam Islam. Kita tinggal politik lah. Tujuannya apa? Biar dia politik. Kita tak sah. Kita duduk sedik je.
Duduk sejid, duduk merasik, malam Jumaat baca Yasin, dia merasa. Padahal 30 juzuk Quran tu ada kita merasa. Bab politik, bab ekonomi, undang-undang antarabangsa, undang-undang tanah, semua ada dalam Quran. Tiba-tiba ratik je. Kalau ratik je, 2-3 gelar cukup Quran tu. Ni 30 juzuk. Ni tipu. Bila dia mari, dia takluk kita dulu. Dia mari setelah orang Islam tak tunduk. Kita bincang lah, bab agama suruh kamu. Bab dunia aku ambil. Kata orang putih, aku atur menasihat. Bab agama suruh kamu. Dia suruh agama ke raja. Agama kuasa raja ni pun dah. Ialah tengok anak bulan. Setahun sekali nak raya, nak puasa. Orang nikah raja star, orang cerai raja star, bagi saka, harta wakaf. Harta wakaf. Sekadar tu ialah. Tarbiyah tanah, tarbiyah urusan negara, penasihat dia. Terus dia masuk undang-undang dia. Kita masuk dalam, mereka menggoda kita. Kata pula kalau ikut Islam ni tak maju. Padahal orang putih ni mundur. Setelah dia belajar orang Islam menjadi maju. Orang putih ni mundur tak erti apa. Dia masuk negeri Islam, tengok orang Islam mengatas negara, baru dia erti. Malahnya kita meninggalkan agama kita sendiri, menikah ajaran Islam. Orang putih dia masuk, dia ambil bab dunia, dia tinggal agama. Kita ambil agama, tinggal bab dunia. Bab dunia kita tinggal sebab Allah Ta'ala suruh kita tadbir dunia dengan agama. Bukan tadbir dunia tidak agama. Orang putih ambil tadbir dunia tidak agama. Kemudian dia ajar kita, mu nak tadbir dunia boleh, tapi tak boleh, tak ikut agama lah. Tak apa, mu nak tadbir, nak mengetah, dia beri merdeka lah. Merdeka lah, kita tepik merdeka, dia balik. Mengetah negeri, dah ikut agama. Ikut cara dia juga. Terus ikut cara dia. Ini termasuk dalam menggoda. Lepas tu buat hina hukum Islam. Kerana jahil boleh tahan lah. Kalau tak jahil, jadi kafir sungguh lah. Ini ceritanya. Kita tak boleh buat ini hukum Islam. Alhamdulillah hari ini banyak orang dah reti dah. Tak banyak nak ini hukum Islam. Tapi agak-agak nak balik pada hukum Islam. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kamu jadi kufur ikut orang kafir padahal dibaca akan ayat-ayat Allah. Quran masih ada lagi. Masih ada Quran. Allah Ta'ala pelihara Quran ni. Tiap-tiap rumah ada Quran. Tulis pula. Tulisan lawa-lawa tapet dinding. Jaga Quran ni. Bagaimana kamu kufur ikut orang kafir padahal kamu ada Quran. Dibaca ayat-ayat Allah pada kamu. Wa fiikum rasuluh, dan ada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dah mati, hadis-hadis dia. Sampai ribu-ribu kita hadis. Walaupun di sana ada hadis reka, hadis maudhu' macam-macam. Tapi ada sahih banyak lagi. Orang nak tipu tak boleh, ulama-ulama kaji. Hak ni sahih, hak ni dhaif, hak ni reka. Tahu, boleh tahu. Ada hadis ni ada sebab-sebab umum, sebab-sebab khusus. Orang yang mengaji bab dia lah. Ada orang tu pakai Quran saja, tolak hadis tu tak pakai. Kita kena sedar hadis ni mengajar bagaimana beramal dengan Quran. Jadi masih ada ilmu Islam dipelihara oleh Allah. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan agama Allah, dia berpegang agama Allah, maka dia beri petunjuk ke jalan yang betul, siratal mustaqim. Tiap-tiap rakaat semayang sebut ihdinas siratal mustaqim, jalan yang betul. Jalan yang betul itu Quran lah. Ikut Quran, ikut hadis Nabi. Kalau ihdinas siratal mustaqim saja dah ikut Quran, jawab dia semayang main-main, semayang tipu. Minta nak ikut jalan yang betul. Lepas semayang dah ikut Quran, dah ikut hadis Nabi SAW. Kita doa tiap-tiap rakaat semayang. Lepas semayang ikut jalan yang betul, iaitu Quran dan hadis Nabi SAW.
Ikut orang yang tahu hadis Nabi, tahu Quran, tahu hadis Nabi. Jangan ikut orang jahil. Sekarang ni zaman media sosial, ngaji media sosial. Ngaji dengan orang jahil, tak ngaji yang berasas yang betul. Semua yang betul ilmu Islam itu. Pakai guna akal jadi punah rana. Manusia sudah jadi hanyut sekarang ni. Kita kena jadi baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, takut kepada Allah Ta'ala. Takut ikut perintah dia, tinggal larangan dia. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala ni. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati sekali-kali. Ini taukid. Wala tamutunna. Dia boleh sebut wala tamutu, jangan kamu mati. Barang je. Wala tamutunna. Jangan kamu mati sekali-kali. Illa wa antum muslimun. Melainkan dalam keadaan kamu jadi orang Islam. Mati dengan Islam. Dengan mati dengan Islam. Dengan mati hanyut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah, yakni agama Allah Islam. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Bersatu kamu dengan tali Allah, dengan Islam. Kalau lari pada Islam, berpecah. Manusia ni berpecah. Hak sungguh-sungguh tak berpecahnya, hak pegang dengan tali Allah. Hak pegang dengan Islam. Tak pegang dengan Islam tu, tu pecahlah tu. Jadi terbalik pula. Hak pegang dengan agama jadi pecah pula. Hak dia ikut agama tak pecah. Itu tak betul. Bacaan salah. Berpegang kamu semua tali agama Allah dengan Islam. Jangan berpecah belah. Jangan tinggal agama Allah. Kalau tinggal agama Allah bermakna masuk dalam puak yang berpecah. Wa uru ni'matallahi alaikum. Wahai orang yang beriman, ingatlah makan nikmat yang Allah beri pada kamu. Ingat zaman Nabi dulu, Awad dan Khatarat dan lain-lain. Idh kuntum a'daan, kamu dahulunya bermusuh, berperang. Orang Arab ni sangat suka perang. Oh, perang suka sangat. Orang Arab ini balik jahiliah, balik dah orang Arab ni. Tinggal Islam, perang, suka. Oh, suka perang. Orang tepuk belakang pula, mu berani, mu bagus. Beri senjata, perang nak mandiri. Ni balik jahiliah lah tu. Balik pada jahiliah. Kita Melayu ni janganlah. Nabi kata orang Arab balik jahiliah semula. Jadi menyanyi semula, kedara haruk semula, leka semula, perang sendiri semula. Bunuh, suka pula bunuh tu, takbir pula bunuh. Bunuh orang takbir. Oh, ikut agama. Takbir, bunuh ikut suka. Pergi bom masjid, padahal Nabi tak benar. Bom gereja pun tak boleh. Tak boleh bom gereja, tak boleh bunuh padri-padri. Ni pergi bom gereja. Dia bom masjid dia pun bom. Ini apa jenis ni? Ini sudah rosak dah. Kamu dahulunya bermusuh sama jahiliah. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Ta'ala jinakkan hati-hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalau kamu jadi bersaudara dengan nikmat Allah Ta'ala. Bersaudara. Baik antara satu sama lain. Yang satu keluarga, hubungan agama, hubungan Islam, ayat pada hubungan keluarga lagi. Wa kuntum ala syafah hufratin minan nar. Kamu dahulunya berada tepi gaung neraka, nak masuk neraka dekat-dekat dah. Tepi dah. Fa anqadhakum minha. Lalu Allah selamatkan kamu dari api neraka dengan sebab kamu ikut Islam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menyatakan kepada kamu akan ayat-ayatnya supaya kamu mengambil petunjuk. Ambil petunjuk Allah Ta'ala, jangan tinggal petunjuk Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.